Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la yubsirun. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini marilah sama-sama kita memanjatkan syukuran kita kehadrat Allah taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah taala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat syafaat dan pertolongan daripada baginda di akhirat kelak insya-Allah. Dan pada malam ini masih lagi kita berada di bawah tajuk sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat adalah fardu ain. Sembahyang Jumaat adalah fardu ain. Kalau telah jelas kepada anda, kata pengarang ni, kalau telah jelas kepada anda dari huraian-huraian sebelumnya tentang berita-berita yang warid dari Rasulullah SAW mengenai ancaman terhadap sesiapa yang meninggalkan Jumaat, siapa yang meninggalkan jemaah tanpa suatu uzur yang betul, maka kini ketahuilah dan yakinlah bahawa siapa yang meninggalkan Jumaat pula lebih-lebih lagi berhak menerima ancaman tersebut. Larangan terhadap orang-orang yang meninggalkan Jumaat adalah lebih berat kerana sembahyang Jumaat itu adalah fardu ain dengan ijma' ulama. Sabda Rasulullah SAW, man taraka salasa jum'in min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbi. Maksudnya hadis Nabi, barang siapa yang meninggalkan Jumaat, barang siapa yang meninggalkan 3 Jumaat berturut-turut, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga berturut-turut tanpa uzur, tanpa sakit keuzuran, nescaya Allah akan menteraikan hatinya, mengecokkan hati dia, tutup itu hatinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, orang ditanya tentang orang yang beribadat tengah malam. Ibnu Abbas pernah ditanya oleh orang yang beribadat di tengah malam, berpuasa di siang hari, akan tetapi tidak bersembahyang Jumaat. Ibnu Abbas ditanya oleh seorang lelaki bagaimana dia ni suka berjaga malam, beribadat di tengah malam dan berpuasa setiap hari di siang hari, akan tetapi tidak bersembahyang Jumaat. Maka dijawabnya Ibnu Abbas, dia akan masuk neraka. Dok padang lagi dia bangun malam, berpuasa siang hari, meninggalkan Jumaat. Nyatalah tidak wajar bagi seorang mukmin yang meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa sesuatu keuzuran. Pagi-pagi Jumaat boleh di pasar tani 3-4 jam, makan nasi lauk pula, baru kita tanya pula putih lagi. Waktu nak Jumaat dorok dah. Tu dia. Tu tak jadi tu. Yang nyatalah tidak wajar bagi seorang mukmin meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa suatu uzur, terutama sekali setelah ia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berikut, yang berbunyi dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au
fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Selalu dibaca. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan sembahyang di hari Jumaat, maka segeralah, segera, jangan lengah-lengahkan, segeralah kamu mengingati Allah serta meninggalkan berjual beli. Ni. Orang lelaki apabila muslimin, orang jemaah dah dia jual beli lagi, duk jual mal lagi, baru siapa lima ke panggil lima Cina lima, lima Cina, orang baru siapa lori. Masa tu Allah Ta'ala uji, laku dia ambil 10 kotak seorang anak balik Johor, 10 kotak seorang anak balik Kota Baru bersih. Satu haram. Biar perempuan jual. Haram. Meninggalkan jual beli itu adalah lebih baik bagi kamu kiranya kamu mengetahui. Dalam pada ayat itu dan dalam pada itu anda sentiasa mendapati setengah orang mengaku Islam dan beriman. Dia mengaku dia Islam, dia mengaku dia beriman. Mereka juga sentiasa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengar. Akan tetapi mereka tetap tidak bersembahyang Jumaat tanpa suatu uzur yang betul. Kalau uzur yang betul, tak apalah. Ataupun jika ia uzurnya tidak munasabah, yang tidak akan diterima oleh Allah dan Rasulnya, kok malah dah kena gigit nyamuk depan merah sikit. Tak tidak lagi sembahyang Jumaat gigit nyamuk. Malah tak tidak lagi sikit. Toreh ni kena duri semalu ni cabut guguk belakang rumah. Tu dia. Tak boleh dah. Ni tak boleh, kena pergi wajib. Sehingga nak ceritanya, dia kata uzurnya tidak munasabah lah, yang tidak akan diterima oleh Allah dan Rasulnya, sehingga sah digugurkan daripada sembahyang Jumaat dan fardu itu, kecuali sakit yang koma, yang penat, yang mudaratkan orang lain. Dan seterusnya, sebelum ini kita telah sebutkan keuzuran yang membolehkan meninggal berjemaah itu apabila terhalang untuk menghadirinya. Sebab apa tak boleh mari sembahyang Jumaat? Sebab apa tak boleh sembahyang Jumaat? Ataupun jika boleh, maka dengan kesukaran yang berat yang tidak mudah ditanggung, dan ada kalanya tidak mungkin ditanggung sama sekali. Perkara yang sama juga berlaku pada sembahyang Jumaat. Malah lebih-lebih utama lebih utama lagi antara itu, tiada seorang pun yang meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa uzur yang betul, melainkan ia dicap seorang munafik. Hari Jumaat malah pergi sembahyang, saja-saja tak boleh dicap sebagai orang munafik. Orang munafik ni tempat mana? Neraka Jahanam bersama dengan orang kafir. Penyelewengan, penyeleweng dari jalan yang benar dan hak. Ni orang munafik ni. Nampak je muka baik. Dan tapi orang ni tidak menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatinya telah terlindung dari cahaya kebesaran Allah yang Maha Agung, sehingga ia tidak mengenal lagi hak-hak ketuhanan. Tak kenal dah. Dia makan rezeki Allah Ta'ala, dia minum rezeki Allah Ta'ala, dia pakai sepuas-puasnya sejak lahir. Kita tengok ni, tapak kaki kita ni. Cuba fikir, tapak kaki tumit kita ni. Sejak kita dilahirkan sampai hari ni, berapa kali tukar dah tapak kaki? Tak. Tapi kasut, nak bilang rasa banyak dah. Berapa jenis kasut dah kita pakai. Yang haus, dia rosok dan sebagainya. Kaki kita ni diberi oleh Allah Ta'ala banyaknya nikmat, rata riti dah pergi. Tak mana kita dah pergi. Tengok tu, dalam hutan, dalam bandar, balik kampung, pergi kerja, balik kerja, pergi pasar, pergi main bowling, contoh lah. Tapi nak mari rumah Allah Ta'ala, nak mengaji, berat datang, berat nanah lalu dah. Sebab apa? Siapa yang Allah Ta'ala mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din,
Apabila Allah Ta'ala nak menghendaki seseorang tu, akan menghendaki seseorang tu jadi khairan, kebaikan, yufaqihu fid din, diberi faham akan agama. Kita nak kena orang yang tahu dengan faham tak sama. Jangan kita buat sama. Ramai mana orang nak semayang, dia tahu semayang tu wajib, dia tahu, sekadar tahu. Tetapi orang yang faham agama, tuntutan agama, tuntutan hak Allah Ta'ala, maka dia buat. Sibuk setara mana, sakit setara mana, di keadaan yang situasi yang macam mana, hujan lebat ke, banjir ke, dalam keadaan macam mana, dia dalam peperangan ke, darurah ke, dia tetap sembahyang. Ya? Bukan kata darurah, tak payah sembahyang darurah. Dah, tetap mendirikan, melakukan dalam keadaan sesuatu yang dibolehkan. Yang mana seorang hamba tidak akan mencapai kemuliaan, tidak akan mencapai kemuliaan, tidak akan mencapai kebahagiaan, dan tidak akan mencapai keberuntungan dunia dan akhirat, melainkan setelah mendirikannya, mendirikan sembahyang jemaah, mendirikan jemaat, melainkan melazimkan diri dengan mengerjakan sesuatu, serta sentiasa memelihara dengan baik, jaga sembahyang jemaat, malah tidak ada keselamatan, dan tidak ada pertolongan dari azab dan kemurkaan Allah, melainkan dengan mendirikan kewajipan itu serta memeliharakan sembahyang fardu, memeliharakan sembahyang jemaat, menyebabkan dia akan mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba anda renungkan, kata pengarang ni, betapa seorang hamba yang jahat perilakunya itu boleh berzuhud dalam mencapai kebahagiaan diri dan keberuntungan, sedangkan dia tidak memperdulikan kerugian diri itu serta kebinasaan. Dalam bab ibadat buat zuhud, maknanya orang duk sibuk nak mari sembahyang Jumaat, dia buat sembahyang Jumaat tu, mengaji tu dan sebagainya, buat kebajikan, dia buat sanding, dan tak berapa nak galak mana, tak berapa nak pergi mana, sehingga ia berani meninggalkan hak-hak Allah Ta'ala. Kajian yang kita buat di Malaysia, ada juga di Terengganu ni, amat menyedihkan bahawa sembahyang 5 waktu sehari semalam ni, hanya yang mendirikan sembahyang ibu bapa, anak-anak, orang tua, orang muda, yang mukallaf, yang balik ni, hanya 25% saja yang sembahyang penuh. Bayangkanlah, yang sembahyang penuh sehari semalam 5 waktu sehari semalam 25%. Hak yang selebihnya sembahyang jarang-jarang sekali, sembahyang setahun 2 kali. Rasa rajin sembahyang, rasa malam tinggal, sibuk tinggal, kalau nak sibuk sembahyang. Nak ceritanya, bayangkan ramai mana. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah, hampir 38% pelajar-pelajar yang tidak mendirikan sembahyang. 500,000 pelajar lebih, hanya 150,000 pelajar yang tak sembahyang di sekolah. Ada di pemahaman ni, kalau cikgu tekankan, pening kepala cikgu. Cikgu bertindak, cikgu ambil tindakan, cikgu pukul sikit. Bukan kita reka. Ini kenyataan yang berlaku. Bagaimana seorang guru disiplin, seorang perempuan yang kebetulannya mengaji Quran di rumah bersama isteri saya di rumah. Akhirnya buka cerita, dia menangis, nak laluah siapa, ada anak-anak pelajar perempuan di Cukar sana tu, apabila dimarah oleh cikgu sebab tak semayang. Dah lah tak semayang, nipu pula. Cikgu tanya semayang tak jauh, dia kata semayang. Lepas asal tanya semayang tak? Semayang. Mulut dia semayang tapi tak buat. Akhirnya cikgu disiplin panggil, bagi tindakan sikit lah, tak tahulah, tampar atas bau ke, tampar muka, wallahu a'lam. Kenalah tindakan. Akhirnya cikgu perempuan tersebut, dia kata, balik khabar ke makmu, wayak ke makmu. Cikgu hukum sebab tak semayang. Akhir ada kawan-kawan 3-4 orang yang dihukum, yang didenda, diberi tindakan sebab nipu tak semayang. Akhirnya ada yang balik,
Dua tiga orang balik mak kita kena pukul tadi, kena watar tadi. Nah, sebab tak semayang. Mak dia kata padang ke. Sebab mungkin cikgu nak semayang, patut mewajib semayang. Contoh, ada seorang dalam banyak-banyak ni, ada seorang dia kata mak, kita ni kena watar, kena pukul, kena lapor tadi sebab kita tak semayang. Akhirnya mak marah. Tak marah ke anak, dia pergi marah ke cikgu. Bapa mu tak apa anak aku. Maknanya cikgu pun jadi tension. Orang nak tegur, nak didik anak kamu supaya jadi baik, jadi kenal Allah Ta'ala, kenal Tuhan, kenal hak Allah Ta'ala, dan jadi marah pula. Ini perkara yang doktor dalam mendidik anak-anak. Itu dia. Seterusnya dia kata dah, jangan meninggalkan hak Allah Ta'ala dan segala fardu yang diwajibkan Allah ke atasnya, ke atas dirinya. Wajib kita kerjakan. Kami memohon selamat dan sejahtera dari Allah. Moga-moga ia melindungi kita dari akal umbi, kederhakaan dan ketentuan yang jahat. Minta jauh. Kemudian dari itu, hendaklah anda ketahui bahawa menghadirkan diri untuk bersemayam jemaah ataupun semayang Jumaat dengan adanya uzur yang membolehkan meninggalkan adalah utama, dan menunjukkan kalau dia jenis hitam 2-3 hari nak berapa bulan nak, dia hitam 5 minit sekali, hitam 5 minit, nak pergi Jumaat, nak pergi bayar Jumaat seorang, kita pergi orang sejam setengah 2 jam duduk sejid, tak tegur bintang, ganggu orang pula. Sebab banyak kita dengar apabila ada setengah masjid, masjid yang 2 dekak ke yang atas kayu, tengah semayang, tengah semayang bunyi tegung, dah kawan ni pita tengah semayang, bayangkan tengah berdiri jatuh kepala kena atas-atas. Lain pula yang berlaku baru ni semayang subuh, dah kisah dah daripada rumah tunggu pakai topi keledar nak pergi semayang subuh jauh, siapa-siapa Tok Iman nak rokok, nak sujud, masuk-masuk dia sujud laju cepat nak kejar ke Tok Imam, tegung, bukan pesan, lupa buka helmet topi keledar, kejut orang nak ada orang pesan, tak jatuh tegung, tak kena 2-3 orang, tak bunyi 2-3 hotel bundang, tak lupa buka topi keledar sebab nak kejar ke jemaah. Tu lain cerita, ni hak jatuh tumbang, boleh membahayakan orang, menyusahkan orang, maka tak apalah, duduk rumah lah, semayang ganti dengan semua. Sebab itulah kita kemudian dari itu hendaklah anda ketahui bahawa menghadirkan diri untuk bersemayang Jumaat dengan adanya uzur yang membolehkan meninggalkannya Jumaat adalah lebih utama. Seminit sekali nak kecil, nak berok, waktu berok atas kapek pula, tengok sudah ada tuan tidur jumbo kubik cair. Orang belah kata siapa berok, tengok so kita orang tua belaka nak kata budak, tengok. Ataupun kecil pula dedak. Contohlah. Sehingga kucingnya banyak. Ikat dah, baik tu. Kita dah gulung dah dengan tisu ke, dengan kapah ke, tapi banyak juga kubik. Meleleh atas kapek. Jadi tak payah lah duduk rumah. Tengok keuzuran yang boleh mengganggu gugat orang lain. Lebih afdal dia duduk rumah dan menunjukkan orang itu sangat menghormati kebesaran Allah serta mengambil berat terhadap hak-haknya. Sebab ada seorang anak murid saya di Fikri itu, dia bekas tentera di Pencen awal 45 muda lagi, tapi penyakit saraf ni nak kata gila babi pun dok juga. Nak ceritanya, kalau dia bawa kutub, dia buat mari syok wayar. Wayar dia syok. Dia nak pergi sembahyang tarawih tahun lepas. Siapa disipang, wayar dia jadi syok. Dengan bini-bini jatuh dalam lokal. Dia sendiri tak tahu kalau patut beri sifat penakanan, dia syok. Bawa masuk dalam lokal, orang bayu. Dia tengok sembahyang ni mari ni bom. Tadi aku sembahyang Jumaat, apa balik ke rumah? Tu dia. Dia masalah saraf dia. Tu bahaya tu. Tak boleh tinggal seorang tu. Kalau dia bawa kereta seorang, bahaya tu.
rajung dalam sungai ke langgar Purwodadi ke. Tu bahaya tu. Dia sebab dia tak tentu masa. Siang ke malam ke bila masa tak terus bayar tu. Tengah bawa kereta masuk dah parit, bawa motor, takut berlaku kemalangan dah. Nak boleh tak benar. Tadi. Kalau dia nak pergi kuliah non Jumaat, dia ada satu jemaah yang kamcing dengan baik dia, si isteri dia lepas dah. Kalau pergi dengan orang lain, isteri duk lepas, dia tahu penyakit suami dia. Kena jaga lah. Banyak kali dah kena waktu Jumaat, terus satu rakaat, tumbang. Sudah di rumah. Dia kata tadi saya sembahyang Jumaat, mana ada rumah pula. Dia nak sedar apa yang berlaku. Banyak kali dah. Dan dia berkata, kemudian dari itu hendaklah anda ketahui bahawa menghadirkan diri untuk sembahyang Jumaat dengan adanya uzur, ada uzur yang membolehkan meninggalkannya adalah lebih utama. Tengoklah uzur macam mana yang berat, dan menunjukkan orang itu sangat menghormati kebesaran Allah serta mengambil berat terhadap hak-haknya Allah Ta'ala. Ia juga membuktikan kegemaran orang itu untuk memperolehi pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kalau boleh, sembahyang Jumaat ni pergilah waktu-waktu yang awal, bersiap-siap, jangan suka mutaakhiran. Pergi lewat sokmo sampai tu imam khatib naik berkhutbah. Sebab sembahyang kita sah, tapi sebenarnya tak dicatat oleh malaikat. Saya kabarkan minggu depan, orang yang pergi Jumaat, malaikat akan duduk di pintu-pintu masjid, akan mencatat nama-nama orang-orang yang hadir dalam sembahyang, dalam masjid sembahyang Jumaat. Itu dia. Apabila imam naik ke mimbar untuk berkhutbah, maka para malaikat ni akan meninggalkan pintu masjid, akan bersama jemaah pada hari Jumaat tersebut mendengar khutbah. Siapa yang mari lepas pada tu, nama mereka tidak akan dicatat. Tapi bukan kata sembahyang dia tak sah, sembahyang sah, tapi rekod nama mu tak ada di akhirat. Nak ubi tak, bagi kita pergi awal. Dan seterusnya, serta kegerunan akan ditimpa kemurkaan Allah Ta'ala dan kesesaannya. Habis waktu dah kita masuk pula tajuk keutamaan hari Jumaat ni. Ketahuilah, moga-moga Allah membahagiakan anda bahawa sebenarnya hari Jumaat itu adalah penghulu segala hari. Hari Jumaat ni semua penghulu segala hari. Ia mempunyai keutamaan yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Padanya Allah telah menciptakan Nabi Adam AS. Rupa-rupanya Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam AS ni pada hari Jumaat. Padanya juga hari kiamat akan jatuh pada hari Jumaat. Patutnya petang Khamis tu malam Jumaat kita bukan seronok-seronok, kita mari rasa geru, takutnya dah disuruh ke hari kiamat, ke hari tu kita belum bersedia. Kita kena ingat hari Jumaat ni dijadikan Nabi Adam, dan akan berlaku hari kiamat pada hari Jumaat. Dan Allah akan mengizinkan ahli syurga untuk mengunjungi syurga. Tengok tu hari Jumaat. Para malaikat menamakan hari Jumaat itu sebagai hari penambahan. Hari Jumaat ni hari penambahan. Disebabkan banyaknya pintu-pintu rahmat dibuka pada hari tersebut. Nak ceritanya hari Jumaat ni hari yang dibuka pintu-pintu barakah yang tersebut banyaknya. Kalau boleh pada hari Jumaat ni tak ada kerja buat, bukan susah, bukan guna tenaga, bukan guna duit berat, tapi pada hari Jumaat kita membanyakkan solawat ke atas Nabi SAW sebaik-baiknya. Sebab apa? Dalam peristiwa, saya ingat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi naik ke langit, lalu Nabi melihat. Ini jarang kita dengar ni. Nabi melihat ada satu malaikat, bukan seorang ni, bukan seekor, bukan seorang, bukan seekor. Nak cerita satu malaikat yang
mempunyai 1000 tangan. Nabi tengok ada di satu tempat malaikat ada 1000 tangan, dan setiap tangan ini 100 jari. Itu dia. Bukan 1000 jari, nak ceritanya 1000 tangan 1000 jari. Kerja dia duk membela. Nabi bertanya kepada malaikat, dah tangan banyak ni, jari banyak ni, buat benda. Dia kata, saya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membela setiap titik air hujan yang turun daripada langit, yang bermula daripada Nabi Adam. Daripada Nabi Adam ni hinggalah Nabi Muhammad SAW sampai rapat ke kiamat, dia boleh bilang hujan yang turun. Yang turun di lautan, di daratan, dalam raya, dalam atas gunung, di mana-mana saja dia boleh bilang. Dan dia tahu jumlah taburan hujan yang turun di bumi, yang bermula daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dia boleh kira dengan tangan. Tapi dia kata satu je, yang Allah Ta'ala diberi kebesaran kepada Nabi Muhammad SAW, yang saudara nak kira, kata malaikat, iaitu umat Muhammad yang telah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW ni, siapa banyak aku tak boleh kira. Tengok ni, padahal kalau kita fikir dengan logik akal, air hujan yang turun di atas muka bumi ni banyak tau. Tak murah hujan daripada Nabi Adam. Tiap hari, tiap waktu, sampai Nabi Muhammad akhir zaman, sampai hari kiamat, dia boleh, malaikat boleh bilang berapa jumlah taburan hujan, berapa titik hujan turun ni, dia boleh kira. Tapi pasal umat dia yang berselawat ke atas Nabi, dia kata aku tak boleh kira, sebab banyak lagi daripada ganjaran dia ni dapat kepada umat tersebut. Tengok, pada hari Jumaat, maka kita kena perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Lepas tu dia kata para malaikat menamakan hari Jumaat itu sebagai hari penambahan. Malaikat kata hari Jumaat adalah hari penambahan, disebabkan banyaknya pintu-pintu rahmat di muka pada hari itu. Pada hari itu juga Allah akan melimpahkan kurniaannya dan menaburkan kebaikan pada hari Jumaat. Pada hari itu pula ada sesaat yang mulia. Pada hari Jumaat kita tengok kat mana kok mulia. Kita nak cari sesaat. Pada hari itu pula ada sesaat yang mulia, di mana segala permohonan dan doa akan dikabulkan. Saat yang mulia itu dirahsiakan. Tengok. Saat dia dirahsiakan. Itu dia. Jadi ada pendapat yang lain, sesiapa yang nak doa dia dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, berdoa antara dua khutbah. Apabila khatib duduk habis khutbah yang pertama, dia duduk sekejap, lalu bila berselawat berdoa, kita ambil tanda tangan dan tambah dengan doa kita disebut dalam hati. Orang lain nak jadi doa, jangan angkat tangan, ya Allah aku nak bini seorang lagi, waknya orang dengar, ya Allah lagi Mekah sakam duduk, ya ustaz ni, ya Allah memudahkan aku ni ujian ni, nak naik pakak ni. Tengok, tak kira lah minta apa saja, benda yang baik lah. Itu dia antara dua khutbah tu pada hari Jumaat. Tapi dia cerita pada malam ni, pada hari Jumaat itu pula ada satu sesaat yang mulia, di mana segala permohonan dan doa akan dikabulkan Allah Ta'ala. Saat yang mulia itu dirahsiakan. Kalau kita kalau dikabulkan, kita seminggu sekali doa. Tunggu apa hari? Hari lain tak payah nak tunggu hari Jumaat. Hari Jumaat saat ni, lepas tu hari lain tak payah gitu. Macam malam Lailatul Qadar dirahsia. Kalau setiap tahun malam 27, wala Syekh ada nak qiyam malam 27, sebab malam tu kan Lailatul Qadar, orang pilih 27. Malam pertama kedua tak ada, Tok Ila pun tak ada, Tok Imam tak ada. Malam tu orang ramai dia tak tahu malam-malam yang ganjil, pakat cari. Seafdalnya
bermula di awal Ramadan sampailah hari habis sampai akhir Ramadan. Lepas tu dia kata apa dah? Saat yang mulia itu dirahsiakan, rahsia. Sebagaimana yang dibicarakan oleh Imam Al-Ghazali dan lain-lainnya. Antara itu, hendaklah anda lazimkan diri berbuat amalan-amalan yang soleh. Kalau nak derma, nak bantu fakir miskin, anak-anak yatim, pergilah pada hari Jumaat. Dan kerja-kerja yang berkaitan dengan urusan agama. Hari Jumaat kita ada kuliah duha. Tu dia, jangan jeletuh dah. Jeletuh. Pada Jumaat bawa anak-anak pergi masjid untuk sujud sejadah. Dan yang duduk atas sejadah itu. Sujud sejadah. Tu dia. Nak buat kerja-kerja yang kecuali dia kata kerja yang berkaitan dengan urusan agama pada hari itu, hari Jumaat. Janganlah hendaknya anda berbuat kerja-kerja yang lain daripadanya. Hari Jumaat tu nak pergi katok lubang kau. Bukan katok lubang kau, cari sumbat bola dalam lubang. Berok pun pergi Jumaat hari tu. Balik kampung. Nak cerita kita kerja nak sesuai lah pada hari tu. Kecuali kerja-kerja yang penting dan tidak mesti anda lakukan. Jadikanlah hari Jumaat itu sebagai hari yang dikhususkan untuk kerja-kerja akhirat semata-mata. Pergi memenuhi permintaan orang, ataupun ada keuzuran, ada kematian, pergi ziarah sakit, menyambungkan silaturahim, benda-benda yang berkaitan dengan agama. Memadailah hari-hari yang lain itu pula untuk kerja-kerja dunia yang dikira sebagai sia-sia dan tidak menguntungkan. Kecuali kerja-kerja dunia ini yang berkaitan dengan akhirat. Bukan kerja dunia semata-mata, tapi ingat pada akhirat. Tambahan pada itu, hendaklah seseorang mukmin itu menjadikan semua siang dan malamnya tidak terluput dari amalan-amalan akhirat. Asal jumpa je siang ni bercerita tentang agama. Jumpa tengah hari, malam pun sama je. Tak main belawak-belawak. Cakap apa orang putih kata? Arab kata lara. Nonsense. Perkara-perkara yang tidak ada faktor. No. Jika asal cakap je, carut. Asal carut, cakap. No. Kerja dia gitu. No. Cerita carut. Carut cerita. Lupa siapa. Dok apa sedap. Dok. Saya kena bukan kata dia. Kita sendiri kadang-kadang nak raih sahabat. Duduk minum. Ustaz mari minum. Duduk cakap nyokoh gitu ni. Datang ni. Tak apa saya juga masuk tak sihat. Sakit dulu. Nak pergi bengok lah. Asal-alasan. Dok sedap nyokoh. Ustaz kakiannya juga. Jadi kita tak selesa. Kita tengok. Kecuali kita nak berdakwah kepada dia. Tak apa lah. Itu dia. Berdakwah ni banyak cara. Berdakwah dengan kuliah, berdakwah dengan nasyid, dengan hiburan. Ni Ustaz Zahab tak kena. Parok kena tau. Pegang kereta sikit je. Ejen Iblis, ejen Yahudi dah. Allah tak kena lalu baru pegang. Lalu Ustaz Zahab pegang kereta pakai seluar pendek. Bodoh lah. Contoh. Nak dakwah, nak tarik orang muda. Jangan ni. Nak tarik orang. Kita nak dakwah seseorang. Contoh, orang minum sambil berdiri ke nak berlari. Minum dia gitu. Macam utam kau. Beri selalu. Cara nak comel tu dakwah. Berdakwahlah dengan cara hikmah. Tengok Nabi dia tegur isteri dia. Isteri dia, dia dan isteri dia pergi ke kebun. Tamar, kebun kurma. Tamar. Apabila isteri dia bagi air ke Nabi, Nabi lupa. Nabi lupa pula isteri dia lupa hendak bubur gula. Tu dia. Lupa bubur gula. Lalu diberi pada Nabi. Nabi pun minum. Tahu hebel lembau. Kalau tahu hebel lembau pula. Lepas sebutkan lembau. Tahu hebel lembau. Tengok. Kalau kena kita warna. Marah bleber lah. Dia panggil tali pinggang hitam bleber. Black bag kan.
Orang Terengganu dia ada banyak tali pinggang hitam. Dia panggil bleber. Perak lagi. Perak lain apa? Nah, perak lain. Nah, ni Terengganu, bleber tu. Malam balik dengar bleber. Kena tali pinggang hitam. Saya pun dengar berapa benda tali pinggang hitam. Rupanya black bear. Black bear, bleber. Oh, gitu. Nak ceritanya macam-macam itu. Nah, Nabi dia kata apabila dia minum air tawar, dia kata mari kita minum sama-sama. Belum bini dia pun minum. Ya Rasulullah. Nah, dia kata minta maaf. Lupa. Tak kita pun ada tak mau. Mata isteri masuk kita ikan singgah tu. Asal tempoyak, asal pedas. Dok bagi saya baik tawar boleh tambah gula. Kalau telajak garam, sembuh orang perak tu. Apa tak muka tau. Tidak kita. Nabi dia tegur. Akhlak Nabi. Bagaimana berdakwah? Bagaimana seorang yang wanita yang kafir yang nak menyakitkan hati Nabi. Tengok tau. Dia nak sakit hati Nabi. Dia bawa buah limau yang buah yang masam. Maka macam ni muslimah. Kita ni muslimah kan? Muslimah. Ya. Saya pun 2-3 kotak dah muslimah ni. Esok nak main naga lagi jemput rumah. Naga nak makan sayur apa atas dapat. Nak contoh lah. Orang sahabat kata, Ustaz, binatang apa kau hak banyak telur? Kambing, telur rotik. Lembu, telur rotik. Kumbang, telur rotik tau. Kucing, telur rotik. Dan binatang apa telur banyak? Liwat teka. Dia kata, saya kata dah nak jawab. Awak akan bawa naga, Ustaz, telur banyak. Rupanya telur banyak. Orang yang main naga tu ada 6 orang dalam. Ada 4 orang kan. Seorang ada rotik. Dan 8 orang. 8 orang. 8 rotik lah telur naga. Duk nampak duk mudah. Kena ke dia. Nak cerita je kan. Tu dia. Nabi ni apabila seorang perempuan wanita kafir, dia nak memuji keimanan Nabi. Nabi biasa makan berjemaah. Nabi makan dia akan share, dia akan bagi-bagikan. Tauzek dia bagi-bagi. Ambil muskerat, ambil muskerat. Hari tu Nabi puat tahu tak? Puat. Input puat. Sahabat kata, mana tak bagi hari ni? Mana tuan tak bagi? Biasa bagi tau. Makan seorang je. Loh. Nabi kita kalau wajah kita menterjemahkan, kita makan sesuatu yang panas ke, yang pahit ke, yang leweh tak sedap tahu habis lembab ke, muka akan menterjemahkan. Nabi nak cerita dia makan dan perempuan tu tunggu sampai habis Nabi makan. Senyum je. Dalam masa-masa ada mandi, wajah Nabi tu mandi. Gerak sampai habis. Perempuan kata, aku bila rasa dah tak dimasang. Masang tadi bagi. Lalu perempuan tu ada Nabi pula dah beli hak masang tu, Nabi pula ucap terima kasih. Nabi ajar kita, orang beri ke buah macam-macam mana pun, masak ke, tahu habis lembab, kita kena ucap terima kasih. Tu dia. Ni kita, isteri dah masuk, lepas tu tak cukup masih, lepas tu tahu nyelikuk ke apa? Nyelikuk ke kuah pun. Jangan awak perangai nak comel. Saya pernah melihat seorang suami, seorang ayah di waktu malam. Saya dipanggil oleh sahabat untuk minum lah. Kita pun minum. Ada seorang ayah yang marah anak dia. Anak dia makan kuah sup tu, ayah tu kena ibu, anak waktu pok. Akhirnya dia lingkup satu meja. Comel tak perangai. Lepas tu dia lari ke kereta, isteri kata, pakcik kira. Bukan kira. Berapa ni? Tuan kedai apa suruh salah. Dah hanya ni, tak makan. Tak apa, tak payah bayar. Tak payah bayar. Sebab sikap tadi. Yelah anak kamu waktu pok dan begitu. Budak kecil, bukan budak besar. Budak besar macam ni. Budak besar. Tu budak besar. Budak kecil ni tahu apa? Dia nak berlari, dia masuk. Pesan dah dalam masjid dah. Dia pesan dah dalam masjid. Jangan berlari juga. Jangan buat wisu. Pasal budak. Kalau orang tua, tarik janggut lah. Nak ceritanya. Akhirnya dia marah kepada anak dia, sikap yang tak comel. Dia marah sembuh ke isteri dia marah kepada anak dia. Akhirnya dia
Dia ikut meja. Saya ingat kalau bala tuan Kedah, kawin aku masuk campur lah, kawin sisi dengan tak tepi ya. Kawin orang Debel juga, siap-siap makan budu ni. Nak Debel makan budu, siap kita ni. Nah, kalau boleh lah. Jangan buat perangai dok comel. Nabi orang perempuan sudi dia tengok, dia kata, balik dalam keadaan kecewa, dia tidak berjaya nak menyakitkan hati Nabi. Tengok. Lalu Nabi pun dah belah perempuan tu. Nabi kata, wahai sahabatku, kenapa aku tidak bagi buah yang diberi oleh wanita kafir? Kita tak kisah orang yang bagi ke Islam, ke kafir, kan musim ni. Okey, ada baik Cina. Haji, mau kasih haji 5, kasih doa sama Tuhan tu, kasih bagusnya menega. Tahu. Haji, ambil ni 5, kasih saya ada itu jual babi. Jual babi mau kasih Allah, Pak. Haji nak 5 bahan dah. Dok mulut ni. Allah. Sudah. Doa sikit je. Mana dah? Mana 5 babi, hasil babi. Contohlah. Kalau dia tokeh hak jual babi Rasulullah. Ada juga bulan raya haji. Syarikat Cina, sahabat-sahabat yang Melayu yang kerja di bawah syarikat Cina ni lah. Orang Islam kan raya haji kan mau itu potong. Mau itu potong. Cina pun tahu. Cina pun tahu. Dia kata orang Islam mau korban, saya mau kasih itu berapa ribunya itu lambungnya. Lambungnya itu berapa ribu? Baru 3,000 suruh korban. Ustaz, wala ustaz makan hajat. Kita nak jawab. Sudah dia. Dia nak buat ibadat. Macam anak saya lahir di Tadoah pada tempat kerah batu gajah. Dalam batu gajah pula. Kalau batu kambing tak apa kau. Di batu gajah. Dia. Nak sebelah budak lu gajah, batu-batu pula. Cina ni lama dia duduk dengan Melayu ni dengan Islam ni. Lahir dia anak, dia potong pusat. Dia pun habis haji ya, mau itu azam azamnya. Mau tak? Orang Melayu itu tak tahu, dia tak ki azam. Bang tak ki kok. Lagu dandut uti. Bahasa tak ki. Nyanyi joget boleh azam tak uti. Nak tahu dah mau. Berat dandang. Ni kita. Nak ceritanya Nabi ajar kita walaupun tak sesedap mana, tak kena selera kita, isteri buat isteri orang lain, kita berterima kasih. Kadang-kadang isteri buat teh tak cukup, air teh tu macam apa, agak-agak pucat, Allah macam air kecil unta di katu. Tengok dia kata air kecil unta, jangan hina makanan yang kamu tak suka. Sebab itulah apabila kita nak berada di hadapan makanan, hendaklah kita menjamah mengambil makanan yang di depan kita dulu. Jangan melakar lompat ayam kecil bang. Tengok. Tak comel, kita ambil dekat dulu. Walaupun kita tak suka makan sikit, macam contoh saya, tuan rumah harap dia ada jamu. Dia jamu asyad. Makan malam. Asyad, makan malam. Kita makan satu sup tu rasa masam, tak kena selera kita. Makan sup, masam-masam sup ni tak kena selera lidah orang Melayu. Saya pun suat sesudu, tinggal cari hak lain pula. Lepas tu perut lembu panjang itu, dia letak nasi ni kat letak lekor ni tak tidak makan. Akhirnya tuan rumah kata, sup ni sup hak saya ikut tadi, dia kata ni sup ni, dia kata kegemaran favourite Nabi SAW. Nabi suka makan sup ni. Akhirnya saya dengar hak Nabi suka, saya ambil dengan bekal-bekal habis. Aku takut Nabi berasa hati dengan tidak. Kita sayang Nabi buat apa yang Nabi suka. Contoh yang terbaik. Jadi kita sambung hak Jumaat ni ambil hari Jumaat. Tambahan pada itu, hendaklah seorang mukmin itu menjadikan semua siang dan malamnya tidak terlebut dari amalan-amalan untuk akhirat. Daripada petang kami tu, orang panggil petang Jumaat, petang kami tu bersiap-siap dah nak pergi masjid. Lepas tu nak baca Yasin, ada majlis kuliah, ada majlis ilmu sampai Isyak pula. Lepas tu ada program-program pula yang boleh mengingat kita tentang akhirat. Besok pula kuliah duha, mayang subuh berjemaah dan dapat semayang sujud jadah. Contoh pada hari Jumaat tersebut.
Jangan kita fikir benda siang malam hak lagu, siang malam hak maksiat. Tak ada nak fikir tentang akhirat untuk kita pergi selama-lamanya. Jika yang demikian itu tidak mungkin disebabkan tenaganya telah habis dibolot oleh kerja-kerja dunia. Jangan pula tenaga habis untuk akhirat. Untuk akhirat tak sanggup berjaga malam, tapi untuk dunia tengok ni. Baru ni di Johor terpaksa penduduk kampung nak cari sebab terbongkar katanya lah konon-konon terjumpa emas. Nya korek ke jalan tu. Korek ke jalan, pacok payung hujan lebat, cari ke emas 3-4 pagi. Kalau nak semayang tahajud 3-4 pagi bangun juga perut nak merok, bangun juga nak kecil. Baru kita bangun. Kalau saja-saja semata-mata nak ibadat, Allahu Akbar dah. Maka sekurang-kurangnya hendaklah ia perkutukkan walaupun sedikit masa untuk amalan-amalan akhirat pada setiap hari. Kita ni di tangan kita antara pegang handset, pegang remote TV ke Astro, ataupun jari mari kita ni pegang tipu mouse, tertipu dengan internet kita dengan pegang tasbih getel ni. Banyak orang mana getel? Orang mana rasa tasbih orang kita, orang balik haji, orang balik umrah, kita pergi tasbih je. Rasa paku tu, kayu yang ada tu nak cabut dah, duk gantung sebel. Tasbih tu banyak dah, nak kata putus sebab apa? Anak wak main. Putus buat apa? Duduk dalam aku watarang main tiku wak sarang tasbih tu ada. Biarlah kita kata ni tasbih kita putus sebab kita kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Contohlah ni kita banyak hari ni kita 1-2 negara seorang perempuan terpaksa dibedahkan. Ni dia punya tangan dibedahkan, dioperate. Sebab apa? Dia telah menghantar mesej sebanyak 2,000. Dia punya tutup. Kita tengok budak-budak dulu ni, Allah nak. Kita dulu nak taik tak kali. Mu nak pergi mana? 3 jam. Sekali akan bawa. Saya tengok budak ni dalam kelak. Anak yatim saya jaga dia perak dulu. Ustaz nak mana? Wak akan bayar tu. Kok hebat. Kok komputer tu. Itu. Kita ni 3 jam. Salah pula. Dia delete pula. Urut besar kecil dah. Cuba. Tak apa. Yang ada keseimbangan. Nak mesej-mesej nak telefon tak apa. Tapi benda yang baik. Mesej-mesej yang dakwah, bukan mesej-mesej yang fitnah. Jangan perkara yang tidak baik, perkara yang bencana. Cuba macam Facebook kita ada ni, cuba tag ada hadis Nabi, ada Allah Ta'ala ayat Quran, ada kata-kata ulama kan comel. Ni dah ada yang maki hamba Allah, tak sanggup nak sebut dalam kuliah ni. Dia panggil puki. Allahu Akbar. Ni dia benci kepada seseorang ni, dia sebut kalimah-kalimah yang nak baca, nak sebut pun. Kita tengok baca dalam hati je. Nak sebut malu, nak cerita je. Ni sebabnya perkara perkataan yang nak keluar, biar perkara yang baik-baik, yang nasihat-nasihat, baik pada isteri, baik pada anak, baik pada kawan. Supaya kita sentiasa berada di dalam keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak rasa cukuplah pada malam ni. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah peluang yang baik siang dan malam pada hari Jumaat ni, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya selawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kena bayar. Bukan guna tenaga, cuma di dalam hati kita zikir dan sebut kepada selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak itu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal maqbulin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.